Selamat sejahtera kepada Dr. Rohaizat selaku pensyarah bagi kursus KPG 3013, Insan Guru Profesional dan rakan-rakan sekalian. Saya, Aktor Krisif Mangau Ana Edwin, memegang nombor kad matrik di 2019-1088-223 akan membuat satu ulasan video tentang wawancara kendiri. Dalam video ini terdapat 4 isi kandungan yang akan saya sampaikan. Isi yang pertama adalah penilaian semula tentang diri sendiri. Isi yang kedua adalah perubahan kepribadian diri sendiri. Isi yang ketiga adalah penerangan tentang perubahan kepribadian diri. Dan isi yang keempat pula adalah implikasi kemenjadian sebagai insan guru profesional. Bagi konten yang pertama, iaitu penilaian semula diri, dalam lukisan sebelum ini saya menganggap diri saya sebagai sebuah buku. Setiap buku mempunyai nilai dan juga perkongsiannya yang tersendiri menurut penerbitan dan juga penulis buku tersebut. Saya melihat diri saya sebagai sebuah buku kerana saya ingin orang melihat saya sebagai seseorang yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dan mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak. Sebagai seorang insan, kita seharusnya mempunyai pelbagai pengetahuan, bukan sahaja berfokuskan kepada akademik, malah ilmu pengetahuan tentang bidang-bidang yang lain. Kita tidak seharusnya mementingkan diri sendiri ataupun loket dengan ilmu pengetahuan yang kita ada. Selain itu, saya juga selalu mengambil iktibar daripada kesilapan masa lalu untuk menjadi seseorang insan yang lebih baik dan memperbaiki kelemahan diri, dan bukannya menyalahkan pihak lain merupakan salah satu kepribadian ataupun perwatakan yang boleh saya lihat daripada diri saya. Pada pendapat saya, pengalaman lalu ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum ini telah banyak mengajar saya dan memberi pengajaran supaya saya tidak mengulang semula kesilapan tersebut. Sebaliknya, cuba untuk mencari jalan penyelesaian untuk setiap masalah yang wujud. Di samping itu juga, saya dapat melihat bahawa walaupun terdapat banyak cabaran terutamanya yang saya hadapi pada ketika ini, saya tidak mudah untuk berputus asa dalam mengejar cita-cita dan juga impian. Hal ini kerana apabila saya berputus asa, saya tidak mempunyai motivasi diri untuk maju ke hadapan ataupun mencapai apa yang saya inginkan. Saya juga sanggup menerima pelbagai cabaran dan juga tanggungjawab yang telah diberikan tanpa rungutan. Apabila saya menerima sesuatu cabaran ataupun tanggungjawab yang diberikan, saya menganggap semua itu adalah sebagai pengalaman hidup dan saya tidak akan diberikan cabaran ataupun tanggungjawab tersebut sekiranya seseorang itu tidak mempunyai kepercayaan terhadap diri saya. Apabila saya menerima cabaran dan juga amanah yang diberikan, saya menganggap bahawa itu adalah satu cara untuk saya meningkatkan keyakinan diri dan juga belajar tentang perkara yang baharu. Saya juga melihat bahawa setiap individu mempunyai masalah yang tersendiri. Jadi, untuk menjadi seseorang individu yang lebih baik, kita seharusnya belajar untuk memahami keadaan mereka dan bersikap lebih terbuka. Sebaliknya, belajarlah untuk menerima segala kekurangan dan juga kelemahan individu yang lain. Selain itu, kita juga haruslah ikhlas dalam menjalankan setiap perkara yang diberikan. Hal ini kerana keikhlasan itu melambangkan personaliti diri seseorang. Apabila kita ikhlas membuat sesuatu perkara, maka percayalah bahawa
perkara yang baik akan datang kepada kita. Untuk konten yang seterusnya pula, saya akan memfokuskan kepada perubahan pendiri. Pada pendapat saya, terdapat 5 perkara yang perlu saya tumpukan perhatian dalam usaha untuk menjadi seorang insan guru perantis yang profesional. 5 perubahan yang tersebut adalah: yang pertama, amanah; yang kedua, berintegriti; yang ketiga, ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab; yang keempat, belajar untuk menerima pendapat orang lain; dan yang ketiga, membuat perancangan ataupun pembahagian masa. Apabila kita bercakap tentang amanah, sudah semestinya profesion perguruan adalah salah satu profesion yang memerlukan kita untuk menjadi seseorang yang sangat amanah dalam menjalankan tugasan. Apabila kita diberi satu amanah, kita tidak seharusnya melengah-lenggahkan masa dan menjalankan amanah yang diberikan dengan secepat yang mungkin. Hal ini kerana setiap amanah yang diberikan kepada kita adalah kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Apabila orang percaya bahawa kita boleh melakukannya, jadi kita tidak seharusnya mensia-siakan kepercayaan mereka. Selain itu, berintegriti. Integriti adalah sesuatu perkara ataupun sifat yang sewajarnya ada dalam diri sebagai seseorang guru yang profesional. Berintegriti dalam menjalankan tanggungjawab adalah sangat diperlukan dalam profesion perguruan. Sebagai seorang guru, kita tidak seharusnya memilih kasih terhadap pelajar kita. Sebaliknya, cuba untuk memahami dan juga membantu untuk memperbaiki kelemahan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Keikhlasan dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru adalah sangat penting. Apabila kita ikhlas untuk membantu ataupun menjalankan tanggungjawab, kita sudah semestinya akan berasa gembira kerana impak yang kita dapat ataupun kesannya ataupun kita akan mendapat maklum balas yang lebih positif. Kita dapat melihat bahawa keikhlasan adalah sesuatu kepribadian di mana tidak semua insan mempunyai sifat tersebut. Ikhlas ini bukannya kita mengharapkan balasan, tetapi kita mengharapkan bahawa apabila kita melakukan sesuatu tugasan itu, kita dapat melihat kemenjadiannya dan itu adalah satu pencapaian yang amat membanggakan kepada diri kita. Di samping itu, kita juga haruslah belajar untuk menerima pandangan orang lain. Apabila kita menerima pandangan orang lain, kita dapat membezakan pandangan yang mana satukah yang memenuhi ketepatan ataupun keperluan yang kita perlukan. Apabila kita membandingkan pandangan orang lain dan juga pandangan yang diberikan oleh kita, kita boleh mencari jalan penyelesaian yang diperlukan. Penerimaan pandangan orang lain ini adalah satu sikap yang sangat penting terutamanya apabila kita menjalankan sesuatu tugasan berkumpulan. Jadi, bukalah fikiran dan cubalah untuk menerima pandangan orang lain. Sebaliknya, daripada kita bersikap, pentingkan diri sendiri. Hasil yang kita akan dapat sudah semestinya hasil yang sangat memberangsangkan ke semua pihak. Seterusnya kita melihat kepada pembahagian masa ataupun membuat perancangan. Perancangan yang awal dapat membantu kita untuk menjalankan setiap kerja ataupun tanggungjawab dengan lebih terancang. Hal ini kerana setiap kita mempunyai 24 jam sehari dan juga 7 hari dalam seminggu. Jadi perancangan itu amatlah penting. Kita juga haruslah mempunyai masa untuk diri sendiri, masa untuk bersama dengan keluarga dan juga masa untuk kita menjalankan pekerjaan. Sebagai seorang pelajar, saya mendapati bahawa saya amat mempunyai masalah dalam pembahagian masa. Hal ini kerana sebagai seorang pelajar, saya mempunyai banyak tugas khusus dan juga kuliah-kuliah yang lain.
Jadi saya juga tidak seharusnya mengabaikan keperluan diri untuk memastikan bahawa saya sentiasa dalam keadaan yang sihat fizikal dan juga mental supaya saya dapat menjalankan tanggungjawab ataupun amanah yang diberikan. Oleh itu, bagi saya masalah untuk pembahagian masa ini haruslah saya belajar untuk membuat perancangan yang lebih terancang supaya saya dapat memastikan saya dapat melakukan setiap perkara dengan lebih teratur. Untuk konten yang terakhir, iaitu implikasi kemenjadian sebagai insan guru profesional. Sepanjang saya mempelajari kursus ini, saya melihat bahawa menjadi seorang guru yang profesional bukanlah sekadar kita mengajar dan juga mendidik. Malah, kita juga mempunyai komitmen ataupun tanggungjawab yang lain seperti menjalankan aktiviti bersama komuniti. Apabila saya melihat kepada perancangan untuk projek santun masyarakat, saya melihat bahawa terdapat banyak prosedur ataupun prosedur yang perlu diikuti, sama ada daripada pihak universiti sendiri ataupun pihak NGO. Apabila kita menjalankan projek-projek komuniti seperti ini, kita dapat melihat bahawa keperluan yang masih diperlukan ataupun keperluan yang kita lihat perlu dibantu oleh kita dalam kalangan komuniti. Komuniti merupakan satu golongan masyarakat yang sangat rapat dengan guru, terutamanya dalam bidang pendidikan khas. Hal ini kerana kita dalam bidang pendidikan khas perlulah bekerjasama bukan sahaja dalam kalangan guru, malah dengan persatuan, dengan PDK, sekolah dan juga pihak-pihak yang lain. Pihak-pihak inilah yang akan membantu kita untuk memastikan bahawa masyarakat OKU sentiasa dalam keadaan yang terpelihara. Selain itu, saya juga melihat bahawa melalui wawancara bersama dengan guru, saya dapat mempelajari bahawa setiap guru mempunyai bidang yang tersendiri. Apabila kita melihat kepada bidang pendidikan khas ataupun guru yang mengajar murid-murid dalam pendidikan khas, kita dapat melihat bahawa kesukaran ataupun masalah yang dialami berbeza dengan guru di arus perdana. Walau bagaimanapun, setiap masalah yang dialami hendaklah diselesaikan. Hal ini kerana saya percaya bahawa setiap masalah yang dihadapi mempunyai jalan penyelesaiannya sekiranya kita rajin bertanya. Kita seharusnya ringan mulut untuk bertanya kepada rakan-rakan ataupun kepada orang yang lebih berpengalaman. Kerana setiap mungkin apabila mereka memberikan pendapat mereka, kita akan mendapat juga pandangan yang lain daripada pihak yang lain. Apabila kita mengumpul ke semua pandangan tersebut, kita akan dapat melihat di manakah ataupun yang manakah jalan penyelesaian sesuai untuk masalah yang dihadapi. Untuk menjadi seorang insan guru yang profesional terdapat banyak syaratnya, tetapi saya dapat melihat bahawa sekiranya kita betul-betul ikhlas, sekiranya kita betul-betul menyayangi profesion kita sebagai seorang guru, tidak mustahil kita dapat menjadi seorang guru yang profesional. Terutamanya apabila kita bercakap tentang keintegritian sebagai seorang guru. Sikap integriti ini bukanlah sesuatu perkara yang asing lagi, tetapi apabila kita bercakap tentang integriti, terdapat banyak perkara ataupun aspek yang perlu kita lihat. Jadi, sebelum kita memilih untuk menjadi seorang guru, kita hendaklah membuat satu carian ataupun belajarlah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan profesion seorang guru. Guru bukanlah sekadar mendidik, bukanlah sekadar mengajar, tetapi apabila di sekolah, guru mempunyai tanggungjawab yang lain, utamanya apabila melibatkan urusan dalam sekolah ataupun urusan di luar sekolah.
begitulah yang saya dapat sepanjang saya mempelajari daripada kursus ini. Jadi saya melihat bahawa kursus ini adalah satu kursus yang sangat bagus, dan saya juga bersyukur kerana melalui kursus ini terdapat banyak yang saya pelajari. Bukan sahaja tentang kemenjadian untuk menjadi seorang guru yang profesional, tetapi bagaimana kita sebagai guru dapat membantu komuniti ataupun masyarakat yang di luar sana yang memerlukan bantuan kita. Sampai di sini sahaja video rakaman saya untuk wawancara Kediri. Sekian, terima kasih.